Seorang lelaki mai tanya Nabi SAW tentang hatinya keras, bagaimana nak lembutkan hati keras ni, nak bagi lembut macam mana. Nabi SAW jawab, imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Sapu kepala anak yatim dan beri makan kepada fakir miskin. Salah satu cara nak bagi lembut hati yang keras, sapu kepala anak yatim. Sapu kepala anak yatim. Tahu budak tu anak yatim, sapu kepala dia. Dalam kitab Al-Barakah fi fadli sa'i wal harakah, ada satu hadis disebutkan, kalau budak tu budak bukan anak yatim, sapu kepala dia daripada depan pergi ke belakang. Kalau budak tu berada anak yatim, sapu dari belakang pergi ke depan. Sunat sapu kepala budak kecil. Dan digugurkan dosa sebanyak bilangan rambut yang disapu itu. Kalau budak tu budak anak yatim. Imsah ra'sal yatim, sapu kepala anak yatim. Wa at'imil miskin, beri makanan kepada orang miskin. Orang susah kita hantar beras, kita hantar minyak nyok, kita hantar garam gula, kita hantar duit untuk dia beli makanan, atau kita beri makanan terus, hantar nasi terus, hantar cucuk ke dia, atau hantar makanan yang dia boleh masak, hantar beras 5 kilo, 10 kilo, hantar minyak nyok, dia mesti makan minyak nyok hari-hari. Imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin, sapu kepala anak yatim dan beri makan kepada fakir miskin. Cara nak melembutkan hati yang keras. Cara nak melembutkan hati yang keras lagi, yang rajin mengaji. Kita dengar ayat Quran, kita dengar hadis, baca tentang syurga, baca tentang neraka, baca tentang kisah orang tu. Ayat Quran itu melembutkan hati yang keras bila ditenung tafsiran-tafsirannya. Wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batnil khala. Wa qiyamu laylin wa tadarru'u bis-sahar wa mujalasatus salihin al-fuddala. Itu kata ulama dalam syair mereka nak menceritakan bagaimana nak mengubat hati-hati yang sakit. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan meneliti tafsiran dan maksudnya. Baca tengok tafsir, baca tengok tafsir, lepas satu ayat sambung satu ayat, lepas satu ayat sambung satu ayat, khatam, ulang balik. Kita meneliti maksud ayat Quran yang kita baca setiap hari, akan melembutkan hati yang keras, akan merawat hati yang sakit, akan menyihatkan hati yang sakit. Fatilawatun bitadabburil ma'na walil batnil khala. Yang berikutnya merawat hati yang sakit, nak bagi sihat, mengosongkan perut. Mengosongkan perut ni dengan arti rajin puasa, puasa sunat, atau dengan arti tidak makan berlebih-lebihan. Perut kita kosong dengan puasa, ataupun perut kita tak penuh dengan makanan, hati kita sihat, akal kita cerdik. Dalam pepatah ulama, dalam kitab Ta'lim Muta'alim, dia kata al-bitnah tuzhibul fitnah. Al-bitnah, perut yang penuh dengan makanan, tuzhibul fitnah, menghilangkan fatanah, menghilangkan kebijaksanaan. Yang kedua, yang pertama baca Quran dengan mengaji tafsir makna dia. Yang kedua mengosongkan perut. Kosong perut itu dua makna. Makna pertama puasa, makna kedua tak makan lebih. Yang ketiga qiyamul lail, sembahyang tahajud. Orang-orang yang tak pernah tinggal tahajud, yang rajin makan sembahyang tahajud, insya-Allah hati dia elok, hati dia tak sakit, hati dia lembut, tak jadi keras. Hati dia yang jenis panah baran, insya-Allah diubat. Jantung dia masalah, tekanan jantung pada pasal itu marah kau ni silap sikit, panas tanu akan jadi lembut. Hati dia tak cepat pongeh, tak cepat melenting, tak cepat panas baran.
kerana dia rajin duduk dengan Allah waktu orang lain tengah tidur. Al-khalwah, berkhalwat dengan Allah ketika tengah malam ataupun ketika sebelum subuh. Nombor 3, qiyamul lail. Nombor 4, wat-tadarru' bis-sahar, berdoa di waktu sahur. Qiyamul lail dengan berdoa waktu sahur ni itulah masa yang sama. Qiyamul lail pun tengah malam, doa waktu sahur pun tengah malam. Sahur ni apa dia? Waktu sahur ni waktu mana? Waktu sahur ni mula tengah malam, habis waktu subuh. Masuk bang subuh, habis sahur. Masuk tengah malam, bermula sahur. Jadi kalau kita berdoa pukul 1 pagi, dah masuk waktu berdoa waktu sahur. Berdoa pukul 10, itu tak kira sahur lagi sebab tak masuk tengah malam lagi. Kita berdoa di mana-mana waktu daripada tengah malam sampai subuh. Kita qiyamul lail di mana-mana waktu, mengubat hati. Yang seterusnya, wa mujalasatus salihin al-fuddala, duduk dengan orang-orang yang baik, yang mulia-mulia. Duduk dengan orang bagus-bagus. Kita duduk mengaji kepada alim ulama. Kita ziarah para wali Allah. Kita duduk dalam majlis orang baik-baik, mengubat hati kita yang sakit, melembutkan hati kita yang keras. Rajin pi mengaji, rajin pi duduk dengan orang baik-baik, sama ada duduk dalam majlis pengajian ataupun duduk dalam majlis nasihat, doa dan sebagainya, majlis zikir dan seumpamanya. Yang ni kita boleh jumpa di masjid, di surau, boleh kita pi cari alim ulama mana-mana. Itu di antara ubat hati yang disenaraikan oleh ulama. Ulang balik, lupa. Yang pertama, mengaji Quran dengan makna dia. Jangan mengaji Quran saja makna dia tak perhati. Qiraatul Quran bitadabburil makna. Membaca Quran dengan dengan tadabbur, dengan teliti maksud ayat itu. Biar baca sikit, betul tajwid, dengan tahu makna lebih baik daripada baca banyak tapi laju sampai tak betul tajwid dan tak tahu makna. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, la an aqra al-baqarata wa ala imrana wa atadabbaruhuma wa urattiluhuma wa atadabbaruhuma ahabbu ilayya min an aqra al-Qur'ana kullahu hadramatan. Kata-kata itu ada dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran kalau tak silap, ataupun dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. La an aqra al-Baqarata, sesungguhnya aku baca surah Al-Baqarah, wa Al-Imran dan surah Ali Imran, wa urattiluhuma, dalam keadaan betul tajwid, tartil, betul tajwid, tak kalut sangat, tak slow sangat, bagi betul tajwid, tartil. Wa atadabbaruhuma, dan yang kedua aku teliti maksud kedua surah itu. Aku teliti alif lam mim apa maksud, zalika apa maksud, alkitab apa maksud, la apa maksud, raiba apa maksud, fihi apa maksud, hudan apa maksud, lil muttaqin apa maksud. Baca bagi faham maksud, betul tajwid, betul faham maksud, lebih baik daripada aku baca 30 juzuk Quran secara laju, secara hazramah, secara kalut-kalut sampai tajwid pun tak betul, makna lagi tak tahu. Biar baca sikit, betul tajwid, tahu makna, lebih baik daripada baca banyak, tajwid tak betul, makna tak faham. Jadi kita dah betul tajwid, kita tingkatkan bagi faham makna. Qiraatul Quran bitadabburil makna, yang pertama baca Quran dengan teliti maksud, yang kedua mengosongkan perut, berpuasa ataupun makan tak berlebihan, yang ketiga qiyamul lail, yang keempat berdoa di waktu sahur, yang kelima duduk dengan orang-orang baik. Duduk dengan orang baik maksudnya kita pergi mengaji. Kerap mengaji, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita yang keras, Allah rawat sihatkan hati kita yang sakit, Allah cerahkan hati kita yang gelap, Allah hilangkan karat yang ada dalam hati kita. Yang keenam, aklul halal, makan yang halal.
Makan halal ni ketua segala ubat hati, kata ulama. Makan yang halal tu pula ada dua. Makan yang halal maksudnya bahan makanan tu halal. Jangan yang haram, jangan buh dalam mulut dia khinzir, jangan buh dalam mulut dia arak, kerana tu dua-dua tu bahannya haram. Dan cara yang kedua makan yang halal, iaitu cara dapat duit untuk dia belanja cara yang halal. Jangan duit yang dia belanja tu duit rasuah. Duit yang dia belanja tu duit zakat yang tidak dikeluarkan. Zakat bukan hak dia, mesti bagi ke fakir miskin, kepada asnaf. Dia tak bagi, dia belanja kat dia. Duit yang dia belanja tu duit yang dicuri hak orang. Duit dia yang belanja tu hasil daripada dia tikan nombor ekor. Dia main judi dapat duit, duit tu dia belanja. Orang yang rajin cari rezeki secara haram, hati dia payah nak jadi elok. Ayah dia kerja terima rasuah saja, ayah dia tak jadi elok, mak dia tak jadi elok, anak dia pun tak jadi elok. Kerana keluarga itu membesar dengan duit rasuah. Keluarga itu mewah dengan duit rasuah, buat rumah dengan duit rasuah, beli kereta dengan duit rasuah, beli beras, beli lauk dengan duit rasuah, beli baju dengan duit rasuah. Oleh kerana kehidupan dia besar dengan duit haram, payah nak nampak muka dia pergi masjid. Orang hadut terlibat dengan benda-benda haram itu kadang-kadang payah nak jadi baik. Kata Imam Sahl bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, tubuh badan yang dibesarkan dengan yang halal akan menjadi mudah buat ibadat. Tubuh badan yang dibesarkan dengan makanan yang haram, susah nak buat ibadat, segan nak buat ibadat, suka nak buat hak sebaliknya. Suka nak cenderung kepada benda jahat, benda dosa, kerana tubuh badan dia dibesarkan dengan duit haram. Orang nak pi, seorang pelajar nak belanja minta duit ke ayah dia, seorang lagi nak belanja pi curi hak orang. Kita belanja dengan duit curi, kita makan dengan makanan curi, payah nak jadi elok. Budak-budak sekolah kita duk berkawan dulu balik sekolah, sementara nak sampai rumah ada pokok pelam tepi jalan, dia curi buah pelam dulu makan, lepas tu balik rumah. Payah nak menjadi baik. Kita kenal kawan-kawan kita duk mengaji sekolah rendah dulu sama-sama. Kita mengaji boleh gagah baca Fatihah sepatah dua. Dia semayang pun tak cukup. Baik jadi tua tak mau jadi baik kerana kecil-kecil mengaji sambil curi. Kok dia pergi minta kan nak beli apa kerja curi. Jadi duit yang kita miliki hasil daripada kita curi hak orang, payah nak jadi kita elok. Kerana duit curi itu duit haram. Orang yang membesar dengan rezeki yang haram, payah nak berkat kehidupan dia. Jadi ada ibu bapa menyesal anak dia jadi tak mau bagus, kerana mak pak tu jamu anak dengan duit rasuah. Jadi duit rasuah, duit judi, duit haram jangan bagi kita dapat. Jangan ambil, jangan cari. Jadi dua punca manusia dapat rezeki haram. Punca pertama bahan makanan tu haram sendiri. Punca kedua bahannya halal. Nasi, beras, lauk elok halal, tapi cara dia beli nasi, dia beli beras, dia beli lauk, dia beli baju, dia belanja yuran anak sekolah dengan duit yang dapat cara tak betul, cara haram. Bila duit tu dapat cara haram ataupun bahan yang masuk dalam mulut makanan minuman tu bahannya haram, payah hati nak jadi elok. Bila hati tak elok, tubuh badan tak elok. Maka kita nak jadi elok, pastikan kehidupan kita tak terlibat dengan yang haram. Pastikan belanja kita tak terlibat dengan riba. Beli rumah cara riba, beli kereta cara riba, tak mau, kena bertaubat. Kerana sumber yang haram, payah nak jadi elok. Dalam kitab-kitab kata ketua segala ubat hati halal. Dalilnya, dalil dalam Quran, kulu minat tayyiban wa'malu salihah. Makan dulu yang halal, lepas tu buat amal ibadat. Amal ibadat disuruh nombor 2, setelah disuruh nombor 1, makan yang halal. Ya ayyuhar rasul kulu minat tayyiban wa'malu salihah. Ada 2 ayat dalam Quran yang suruh mendahulukan yang halal diiringi dengan ibadat. Jadi ibadat ini akan jadi elok, akan jadi bagus apabila dia diiringi dengan sumber yang halal.
Kalau sumbernya haram, ibadatnya payah. Kalau tubuh badan dia duk buat dosa, mata duk buat dosa, telinga duk buat dosa, payah nak buat ibadat yang dapat kelazatan ibadat. Ibadat ni ada kelazatan dia. Lazzatul ta'ah, lazzatul munajah, lazzatul ibadah. Kemanisan ibadat diberikan oleh Allah kepada orang yang jauhi dosa zahir dan batin. Antara dosanya dosa anggota dia, antara dosanya dosa mendapatkan harta. Harta yang dapat dengan cara tak berdosa, mudah-mudahan ibadatnya elok. Ibadatnya lazat, ibadatnya bagus. Kata ulama yang membahaskan tentang lazzatut ta'ah. Kemarin kita baca dah beberapa sifat, beberapa amalan yang menjadi ubat yang menyembuhkan hati yang sakit. Ada 6 kita sebut kemarin. Hari ini kita tambah lagi sikit daripada kitab Nasaihul Ibad. Wa zada ba'duhum, dan sebahagian ulama menambah di antara cara merawat hati yang sakit ialah kasratul istighfar, membanyakkan istighfar. Banyak akan minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim alladzi, macam-macam jenis istighfar ada. Ada pendek, ada panjang, ada sederhana. Istighfar yang agak panjang, istighfar sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai habis. Istighfar yang pendek, astaghfirullah, Allahumma ghafirli, rabbi ghafirli, astaghfirullahal azim. Itu yang pendek. Kalau kita tambah taubat boleh juga, bagus lagi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Banyak cara istighfar. Orang yang banyak beristighfar, hatinya semakin sihat. Seterusnya zikrul maut, mengingati mati. Wa ziyaratul qubur, rajin ziarah kubur. Mu'tabiran bihali sukaniha, sambil mengambil pengajaran tentang keadaan penghuni kubur. Ziarah kubur, ambil pengajaran orang hak aku ziarah. Kalau bagi boleh peluang, dia akan hidup, minta hidup balik macam aku. Kerana mereka dah tak peluang nak buat ibadat dah. Nak semayang 1 rakaat pun tak boleh, nak baca subhanallah sepatah pun tak boleh. Aku masih boleh walaupun duduk dalam pelbagai masalah. Masalah keluarga, masalah peribadi, masalah kesihatan, masalah wang ringgit, masalah negeri, masalah negara, semua aku duk fikir. Walaupun aku duduk dalam macam-macam masalah, aku masih boleh buat ibadat kepada Allah kerana masih boleh menyawa. Kawan aku ziarah dalam kubur ni tak boleh buat apa dah, nak patah balik tak boleh dah. Dan Quran sebut terang-terang orang yang boleh patah balik, keinginan mereka orang yang mati, keinginan mereka untuk patah balik buat baik. Patah balik untuk buat la saddaqa wa akuna minas salihin, nak bersedekah, nak jadi orang soleh, nak jadi orang muhsinin, orang buat baik, dalam beberapa ayat Quran. Jadi Allah Ta'ala cerita dalam Quran, kalaulah orang mati itu boleh bersembang dan kita boleh dengar, di antara permohonan orang mati untuk patah balik hidup di dunia bagi menjadikan diri mereka orang yang beramal soleh, beriman dan amal soleh. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku nak jadi orang soleh. Hak nak mati minta tangguh kerana nak buat orang, nak jadi orang baik. Hak mati minta hidup balik kerana nak jadi orang baik. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia, kami nak buat amal soleh. Orang yang dah mati melihat suasana di akhirat, minta Allah bagi peluang kedua nak hidup balik kerana nak buat amal soleh. Depa hak mati nak hidup nak buat amal soleh, kita hak mati tak fikir nak buat amal soleh kerana kita menghadapi kelalaian. Siapa yang tipu kita? Quran kata zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Syaitan tipu. Ada ulama karang kitab 2 jilid, nama dia Ighasatul Lahafan fi Makaidish Syaitan, menceritakan tentang jerat-jerat tipu daya syaitan. Ada seorang ulama lagi karang kitab nama dia Talbisu Iblis, penipuan daripada iblis, kekeliruan yang didatangkan oleh iblis. Ada ulama karang kitab lagi tentang
7 jerat syaitan dalam menghadap menipu manusia. Imam Ghazali rahimahullah sebut 7 jerat syaitan itu dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi supaya kita tak tertipu oleh syaitan, supaya hati kita tidak keras menjadi lembut, maka kita kena terus menerus belajar dan mengamalkan sebahagian daripada amalan yang ulama sebut. Antara amalan melembutkan hati yang keras, musyahadatu man fin naz'i, menyaksikan orang yang sakit nak mati, orang yang sedang nazak nak mati, menjadi pelembut kepada hati kita untuk buat bekai kepada kematian, supaya kita mati mudah, mati sempat bertaubat, mati sempat mengucap, mati dalam keadaan bi'araqil jabin. Bi'araqil jabin makna dai dia berpeluh. Orang mukmin mati, dai dia di belah kiri kanan ni berpeluh, tanda mati baik, kata sebahagian kitab, antaranya kitab Tazkirah. Jabin tepi, tengah ni jabhah, jabin di sini. Al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Orang yang beriman mati, dai dia berpeluh, lepas mati peluh. Kadang-kadang kita pergi tengok orang mati, peluh tak mau berhenti. Orang duk lap. Saya pernah tengok ada orang mati seorang, peluh dia tak mau berhenti, bini dia kerja lap baru mati. Teringat kepada hadis al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Kerja apa kawan nak mati tu? Kerja dia tuk bilai. Duk panggil orang mai sembahyang, hari-hari 5 waktu duk dalam masjid, duk panggil orang sembahyang, mati dia elok. Kita nak mati elok, maka kita merawat hati kita dengan melihat orang yang nazak nak mati. Salah satu daripada cara nak mengubat hati, kata sebagian ulama. Jadi 6 yang kemarin campur hari ini pula, antara amalan yang boleh kita ketahui dan kita amalkan. Hari ini perbanyakkan istighfar, perbanyakkan mengingati mati, ziarah kubur dan mengambil pengajaran daripada penghuni kubur, dan menyaksikan orang yang sakit nak mati. Ada pendapat ulama lagi tambah, dia kata kasratus samt, banyak diam, tidak berbicara melainkan yang ada manfaat. Kalau tak ada manfaat pun tidak membawa mudarat. Berapa dah? Kemarin 6, hari ni 4, 10, campur satu saat ni, banyak diam, 11 ubat hati yang disebut oleh sebagian ulama dalam kitab mereka, yang boleh kita ketahui dan kita amalkan dan kita sebarkan.